الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. عما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه في دارين amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini adalah malam yang pertama kita akan belajar ataupun kita akan bermuzakarah menggunakan kitab tasawuf. Asalnya sebelum ini kita telah khatam satu kitab, iaitu kitab Ayyuhal Walad. Berapa lama kita baca? Tak, siapa ingat kita baca berapa lama? Sebulan lebih ke 2 bulan? Siapa yang ikut kelas Ayyuhal Walad tu? Aisyah Dalila ikut Aisyah? Ikut. Siapa yang? Berapa bulan kita baca kitab Ayyuhal Walad? Bulan lebih jugalah. 2 bulan lebih juga kan? 2 bulan lebih kita baca Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Asalnya kelas tasawuf ini saya nak buat kelas ini lepas solat asar. Tak, sebab apa? Kalau tengok amalan para alim ulama sufi, mereka akan membaca kitab-kitab tasawuf selepas waktu asar ataupun dipanggilkan waktu rauhah. Sebab apa? Waktu asar ni waktu yang berat. Jadi para alim ulama mereka tidak akan mengajar ataupun membaca kitab-kitab yang berat. Mereka hanya akan baca kitab-kitab ringan sahaja. Di antaranya apa? Kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab nasihat, supaya orang boleh terima dengan mudah. Sebab apa? Waktu pagi dah berat, tengah hari pun berat. Maka waktu petang, walaupun tak baca berat, tetap juga diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi untuk pengajian kitab yang kedua ini, insya-Allah ada target kejap je. Tak lama. Sebab apa? Syair yang kita akan sentuh ini, syair yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Imam Al-Habib Imam Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad ni radhiyallahu ta'ala anhu. Dia lahir pada 1044 Hijrah. Dia lahir di dalam kota Tarim Hadramaut Yaman. Dia merupakan ulama yang bermazhab Syafi'i. Nasab keturunan dia sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu suami kepada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang ulama yang besarlah, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa yang biasa amal Ratibul Haddad, dialah yang susun Ratibul Haddad. Antara karomah-karomah lah para alim ulama yang sering cerita tentang karomah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ni adalah di antaranya apa? Niat dia beribadah kepada Allah itu jujur. Dia dengan Allah itu jujur, tidak ada berlapik-lapik, tidak bermuka-muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah sufi dia panggil apa? Sidqut tawajuh. Adapun sidqun niyah. Sidqun niyah. Sidqut tawajuh. Antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia, nak bagi tahu bahawa ibadah dia itu betul-betul ikhlas kerana Allah. Saat dia angkat takbir Allahu Akbar tu, dinding di hadapan rumah dia runtuh. Allah Rabbi. Kalau ikut logik akal dah, ikut adat mana boleh jadi kalau ikut adat lah dah. Tapi nak bagi tahu kemuliaan Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, saat dia angkat takbir Allahu Akbar, dengan penuh kejujuran dia sebut Allahu Akbar, runtuh dinding di hadapan dia. Nak kata apa? Saat kalimah Allahu Akbar yang keluar daripada mulut dia tu, kalimah yang betul. Kalimah yang ikhlas keluar daripada hati kita. Tapi kita ni manusia biasa yang banyak dengan dosa kesalahan. Kita angkat takbir Allahu Akbar, mulut sebut Allahu Akbar, dalam hati pun tak ada niat nak membesarkan Tuhan, tak ada. Sebab itu dah tak runtuh-runtuh. Yang runtuhnya apa? Yang runtuhnya keimanan kita. Contohnya apa? Saat kita angkat takbir Allahu Akbar,
Apa yang kita ingat? Ingat Allah ke ingat barang yang kita lupa? Biasanya kita angkat takbir terus ingat benda yang kita lupa. Sebab itulah para alim ulama kata apa? Cara kita nak ingat balik barang yang kita hilang, barang yang kita lupa letak, solat 2 rakaat sunat. Solat sunat 2 rakaat. Waktu kita angkat takbir tu terus ingat. Nak kata apa? Hebatnya syaitan ni dah. Hebatnya syaitan ini. Tapi Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad kerana sedekut tawajuh dia kerana apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat dia angkat takbir Allahu Akbar itu runtuh dinding dia dengan menunjukkan bahawa keikhlasan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ikhlas ni? Dah orang kata ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas kalau menurut Al-Imam Izzuddin Abdissalam radhiyallahu taala anhu, ikhlas ni apa? Yuridul mukallafu ta'ata mukhlishan lillahi ta'ala atau kama qala. Kata Al-Imam Izzuddin Abdissalam radhiyallahu taala anhu, al-ikhlasu yuridul mukallafu ta'atan lillah mukhlishan. Maksudnya apa? Mukhlishan lillah. Seorang mukallaf itu dia melakukan akan ketaatan kepada Allah mukhlishan, bersih. Ifradullah fi ibadatih. Dia menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dia. Maksudnya apa? Bukan kerana selain daripada Allah. Kita tiap-tiap minggu baca surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Apa Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita? Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengkehendaki nak bertemu, nak berjumpa dengan Tuhannya, dak falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik, tetapi buat amal kebaikan tu syarat dia apa? Wala yusyrik, jangan dia mensyirikkan fi ibadatihi, dalam ibadahnya, rabbihi ahada, terhadap Tuhannya sesekali pun. Itu Allah dah bagi tahu dah. Hang nak jumpa dengan aku boleh. Dah, kalau hang nak jumpa dengan aku boleh. Syarat yang pertamanya, hang mesti beribadah, buat amal kebaikan. Syarat keduanya, ketika hang buat amal kebaikan tu, wala yusyrik fi ibadatihi rabbihi ahada, hang jangan mensyirikkan aku ketika hang buat ibadah terhadap aku. Apa maksud syirik ni? Syirik ni terbahagi kepada dua. Syirik jali dengan syirik khafi. Syirik jali ni syirik yang nyata. Dengan makna syirik nyata ni apa? Dia menyembah berhala. Itu syirik jali. Yang keduanya syirik khafi. Dah, apa maksud syirik khafi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syirik yang tersembunyi. Hak ni bahaya ni. Ini bahaya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku paling takut terhadap umat aku ini adalah syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa dia syirik khafi ni? Wa huwa riya'u, riya'. Maksudnya apa? Dia beribadah mungkin kerana Allah, tapi 50 kerana Allah, 50 kerana habuan dunia. Hak tu syirik tu. Dia beribadah pada zahir kita nampak, Masya Allah, ajib, hebat. Dak, solat 4 rakaat, tengok tertunduk menghayati daripada sudut riak muka dia dak. Tapi niat dia solat itu kerana nak dapat pujian orang, kerana nak dapat pangkat di sisi orang. Kerana apa? Kerana nak nampak soleh. Niat dia itu apa? Bukan lillahi ta'ala, tetapi kerana habuan dunia. Kerana orang lain, kerana bukan kerana Allah, tetapi kerana lain. Hak tu syirik khafi. Kadang-kadang kita tak sedar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Selesai solat kita. Rupa-rupanya ibadah solat kita ni tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rukun solat kita sempurna, daripada atas ke bawah lengkap rukun solat. Syarat sah solat lengkap. Kelima-lima syarat sah tu.
Cuma syarat sah solat daripada sudut batin. Ikhlas ke tidak? Kerana Allah ke tidak? Hak tu bahaya tu. Hak tu kita mengaji bab tasawuf ni berhati. Ada orang rukun solat sempurna, syarat sah solat sempurna. Cuma rukun solat yang batin dalam hati. Adakah kerana Allah ataupun tidak? Hak tu bahaya tu. Biasanya syaitan cucuk bahagian tu lah berhati ni. Solat ni janganlah kerana Allah. Kerana Allah ni dah biasa dah. Solat ni kerana orang lain. Sebab apa? Barulah orang boleh puji hang. Boleh panggil hang ustaz. Boleh panggil hang syekh. Boleh panggil hang tok wali. Barulah seronok. Barulah ada pangkat. Tak. Hak tu kadang-kadang kita tak sedar. Itu dikatakan sidqut tawajuh. Bab ikhlas ni sahabat-sahabat sekalian bukan mudah. Bukan mudah seperti mana kita cakap, kita sembang ni. Ikhlas ni kena mujahadah. Tak. Kena mujahadah. Kena lawan nafsu. Nafsu ni ada 7 peringkat. Yang pertamanya apa? Nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni adalah nafsu ahli kafir. Orang-orang kafir. Nafsu ammarah ni adalah nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Itu nafsu ammarah. Kebiasaannya orang Islam ni, mereka tidaklah sampai kepada nafsu ammarah. Sebab apa? Nafsu ammarah ni nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, buat benda jahat je. Kalau ada nafsu tu, kena bertaubatlah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa bimbing, jauhkan kita daripada nafsu ammarah. Lepas nafsu ammarah, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni macam mana? Nafsu lawamah ni dia boleh beza. Boleh beza hak mana baik, hak mana buruk. Itu biasanya umat Islam lah. Umat Islam cara umumnya dia duduk dalam peringkat nafsu lawamah. Boleh beza baik dan buruk. Tapi tetap juga dia melakukan keburukan. Dia tetap juga melakukan kemaksiatan. Lepas tu dia mujahadah, berzikir, bertaubat, mohon kepada Allah. Dia naik martabat yang ketiga. Nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni maksud macam mana? Dia tahu beza hak baik, hak buruk. Lepas tu kadang-kadang dia boleh menewaskan nafsunya. Dengan makna apa? Dia buat kebaikan. Cuma kadang-kadang dia tersungkur juga dalam kemaksiatan. Dia bangkit balik. Dia bertaubat. Tersungkur balik. Bangkit balik. Bertaubat. Tersungkur balik. Bangkit balik. Bertaubat. Begitulah. Tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita punya iman naik. Kadang-kadang turun. Dan turun itulah kadang-kadang kita tersungkur dalam maksiat. Bila kita tersungkur dalam maksiat, cepat-cepat bangkit. Kita ni macam kita jalan-jalan, terjatuh dalam lumpur. Adakah kita nak terus duduk dalam lumpur ke? Kita nak bangun, nak pi basuh, nak pi jalan balik. Biasanya kita akan bangun, balik basuh, tukar baju, jalan balik. Jatuh lagi, kita akan bangkit, balik tukar. Tak ada orang jatuh dalam lumpur terus duduk tidak terus, tak ada. Dia akan bangkit, dia akan basuh sikit-sikit. Itulah cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala saat kita jatuh ke dalam lembah maksiat, bangkit, jangan putus asa. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa ramai yang mengadu dekat saya, Ustaz? Macam mana ni? Adakah taubat saya ni diterima oleh Allah? Saya taubat, lepas tu saya jatuh balik ke dalam lembah maksiat. Macam mana ni? Adakah tanda taubat saya ni terima? Terima. Tapi itulah lumrah manusia. Iman ni, sahabat-sahabat sekalian, dia ada 3. Iman ahli malaikat, dia steady, tak naik, tak turun. Geng-geng malaikat, iman mereka steady je. Tak naik, tak turun. Iman para anbiya wal mursalin, naik, tak turun-turun. Dia naik. Tapi iman macam orang kita ni, orang awam ni, selain daripada Nabi, selain daripada malaikat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yanqus wa yazid. Yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah lumrah. Sebab apa? Ada sahabat Nabi SAW bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saat aku duduk bersama dengan hang ni,
seolah-olah aku duduk dengan hang ni, aku nampak syurga terus di depan mataku. Tapi ya Rasulullah, bila aku pisah dengan hang ni, aku rasa aku ni ahli munafik. Lalu Nabi kata apa? Itulah lumrah manusia. Kalau hang sentiasa iman naik, hang akan jadi Nabi. Maksudnya apa? Jatuh ke dalam lembah maksiat itu lumrah. Tapi jangan kita pilih. Melainkan kita dah usaha, lawan nafsu, lawan, jatuh juga lemah iman kita. Jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit. Bangkit, lawan, jatuh balik, bangkit. Sebab apa Allah sebut wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, nescaya kami akan pandu dia sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh kena mujahadah. Jadi pada malam ini kita akan baca satu syair ataupun kasidah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu apa? Syair yang bernama Ilzam Baba Rabbik. Ilzam Baba Rabbik. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Tak silap Jelas Ana, tak jelas? tak silap Ana ada post tak lagu Ilzam Baba Rabbik dekat grup, ada ke? Iqbal, ada tak Iqbal? Ada kan? Jom Ustaz, Ana check balik. Ya, maksudnya ada. Ustaz nanti tengok. Sebelum kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca ni, nak kita dengar sikit syair Ilzam Baba Rabbik. Sini kan yang Ana ada, yang Ana ada. Ana pasang dekat yang Ana lah. Ana pasang dekat yang Ana. Rakaman ni Ana Yang rakam. audio tu Ustaz? Yang audio tu. Ada Ada Ustaz, ada dalam audio. Ana forward balik dalam group. Forward balik. Sebab ada yang orang baru masuk kan. Tapi Ana pasang, kita dengar dulu. Sebab apa? Ini Ana rakam waktu Ana mengaji dengan Habib Umar dekat Tarim. Mana Ilzam Baba Rabbik. Dia. Okey. Kita dengar dulu 5 minit dah.
5 minit dah. Jelas tak dengar? Ke tak dengar? Jelas tak? Jelas. Jelas. Clear Ana? Clear. Dekat YouTube tak ada. Dekat YouTube tak ada. Kasidah ni. Ini rakan waktu dekat tu lah. Waktu Ana belajar dekat Darul Mustafa dulu. Pisat je. Kita dah zarah. Tapi dah lah mengaji khatam dengan Habib Umar. Ana syair ni Ana khatam dengan 2 guru, Habib Umar dengan Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari. Jadi Ana 2 guru lah dengan belajar matan ni lah, syair ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi fi darainin amin amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam baba rabbik watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun. Maksudnya apa? Ana tak fokus pada terjemahan kat sini Ana terjemah ikut terjemahan Ana. Jadi kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Ilzam baba rabbik watruk kulladun. Lazim akan pintu Tuhanmu dan tinggalkan segala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud ilzam baba rabbik? Kalau ikut terjemahan dalam bahasa Melayu, lazim. Maksudnya apa? Bersamalah, duduklah kamu, wajiblah kamu duduk dengan pintu Tuhan kamu. Bermakna apa? Bukan makna Allah ada pintu. Bukan bermakna Allah ada rumah, kita duduk tepi rumah, tepi pintu rumah Allah. Tak. Jangan faham ikut zahir. Tak. Ilzam baba rabbik dengan makna apa? Kita lazimkan pintu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para alim ulama, dia menafsirkan dengan 2 tafsiran. Makna bab, makna pintu. Sebahagian ulama dia mentafsirkan pintu Tuhan ini adalah ibadah. Untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak. Maka nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah. Contoh, kita nak jumpa tuan rumah, kita kena buka pintu dahulu. Nak jumpa tuan rumah, kita kena buka pintu, kita kena masuk. Jadi begitulah. Kita nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Ulama sufi yang pertama yang menafsirkan baba, pintu ini dengan makna ibadah. Ibadah adalah pintu untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagian ulama sufi dia menafsirkan pintu Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kita nak sampai kepada Allah dengan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua tafsiran. Tafsiran pertama, para ulama sufi mengatakan bahawa maksud pintu Allah adalah ibadah. Ulama sufi yang kedua mengatakan bahawa pintu di sini dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah kita akan capai satu maqam yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud capai maqam yang hampir kepada Allah dengan mana apa? Kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Kena ingat pangkat yang paling mulia, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah, apa dia? Hamba. Hamba, kalau kita terjemah, kita faham maksud hamba ni adalah kedudukan yang hina. Tak? Kalau kita tanya dekat kawan-kawan kita, hang nak jadi hamba tak? Semua tak nak. Sebab apa? Mereka merasakan kedudukan, jawatan, pangkat hamba itu adalah pangkat yang paling hina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku bagi dua pilihan. Hang nak jadi sultan ke hang nak jadi hamba? Hang nak jadi raja ke hang nak jadi hamba? Nabi kata apa? Aku pilih hamba. Boleh je Nabi nak pilih raja. Tapi Nabi tahu bahawa kedudukan hamba itu adalah kedudukan yang paling mulia. Tak? Yang paling mulia. Tengok dalam Al-Quran, berapa banyak Allah sebut Al-Abdu. Menunjukkan apa? Kalimah Al-Abdu, hamba itu adalah kalimah perkataan kedudukan yang paling mulia. Hamba ni apa maksud hamba? Hamba dengan makna kasarnya apa? Dia makan apa tuan yang dia bagi makan. Dia pakai apa yang tuan dia bagi pakai. Dia tidak akan makan melainkan tuan dia bagi. Itu maksud hamba. Dengan makna apa? Dia mensyukuri ataupun pada dirinya tak ada apa-apa. Yang ada pada dirinya semuanya milik tuan dia. Itu makna hamba. Macam kita lah. Kalau kita kata kita ni hamba. Tak. Kita ni hamba Allah. Sebut dekat mulut tapi hati bukan hamba. Kita ni Tuhan. Tak. Menganggap diri kita ni Tuhan. Sebab itulah kita sombong, takabur. Orang yang tak sedar diri bahawa dirinya hamba, maka dia menganggap bahawa apa yang ada pada dirinya itu adalah milik dia. Sebab itu sombong, takabur, berlagak. Sombong, takabur ni bukan melekat pada ahli dunia je tak. Ahli akademik je tak. Ahli agama pun terkena juga penyakit sombong ni. Sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat. Lepas orang panggil ustaz, terus sombong. Tak. Mentang-mentang orang panggil ustaz, mentang-mentang panggil tuan guru, mentang-mentang ada pangkat doktor, syekh, ataupun mentang-mentang orang pandang hang alim, terus jadi sombong. Sebab apa? Dia lupa kehebatan ataupun kelebihan yang ada pada diri dia itu semuanya adalah pemberian Allah. Dia lupa. Manusia ni lupa. Banyak lupa. Sebab itulah manusia dalam bahasa Arab An-Nas. Iaitu dengan makna apa? Pelupa. Jadi kita kena sedarkan orang yang lupa ni. Macam mana kita nak sedarkan? Sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa ingat bahawa segala kelebihan pemberian yang ada pada diri kita ini semuanya milik Allah. Ingat, apabila Allah bagi, maka Allah berhak juga menarik. Jangan lupa. Setengah orang dia lupa. Dia hanya tahu bahawa Allah hanya memberi. Tapi dia lupa bahawa Allah juga berhak menarik. Jangan lupa. Kena sedar diri. Kehebatan, kelebihan, harta, kemewahan, kekayaan, kebahagiaan, keseronokan yang kita milik ini, jangan pernah kita lupa bahawa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Ilzam baba rabbik. Sentiasalah kamu melazimi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ni terbagi kepada dua. Ibadah zahir, ibadah batin.
Ibadah zuhir ni macam biasa. Kita buat solat, puasa. Itu ibadah zuhir, maklum. Had kita nak jaga ni ibadah batin. Iaitu hati kita. Tak. Saat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, malaikat Jibril bertanya 4 perkara. Islam, iman, ihsan dengan kiamat. Islam mewakili fiqh, amalan-amalan zahir. Solat, puasa, zakat, pi haji. Iman adalah berkenaan dengan ketauhidan, iktikad dalam hati, kepercayaan kita terhadap Allah dan Nabi. Yang ketiganya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya berkenaan dengan ihsan. Ihsan tu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apa maksud ihsan? Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu nak merasa bahawa kamu sedang melihat Allah, ketahuilah bahawa Allah sedang melihat kamu. Lagu mana kita punya ibadah saat kita merasakan Allah memerhati kita? Macam mana? Contoh kita buat kerja. Kita buat kerja, bos ada depan kita. Macam mana keadaan pekerjaan kita saat ketika itu? Kita akan buat bersungguh-sungguh, tertib, sopan. Takkan cuai, takkan culas. Tak. Sebab apa? Ada bos depan mata kita. Ataupun bos tak ada, tapi ada CCTV. Kita merasakan ada orang sedang tengok. Macam itulah ketika kita menunaikan ibadah. Tak mampu untuk melihat Tuhan, maka kena tahulah bahawa Allah sedang melihat kamu. Walaupun tak nampak, mana Allah tak? Sebab apa? Allah bukan jenis bangsa boleh dilihat. Zat Allah bukan jenis bangsa jirim. Itu kena mengaji akidah lah. Dalam ihsan ni, para ulama membahagikan 2 maqam. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Bukan melihat sungguh, seolah-olah. Ka'anna, seolah-olah. Ada adatu tashbih. Seolah-olah, bukan nampak sungguh. Seolah-olah kamu melihat Tuhan. Musyahadah. Itu maqam musyahadah. Kalau tak mampu, fa'innahu yaraka. Dia melihat kamu. Itu maqam muraqabah. Merasai bahawa Allah melihat kamu. Sifat basar Allah tidak ada penglihatan. Allah tahu, Allah melihat hak kecil, hak besar, hak halus, hak besar. Yang tersembunyi, yang nyata Allah pun nampak. Jadi kita kena tahu. Jadi ibadah batin ini, hak itu kita kena jaga. Bab hati ni. Sebab apa ramai orang duk jaga ibadah zuhir, pumpang, tunggang terbalik, tapi bab hati semua KO. Tak. Ikhlas entah ke mana, khusyuk entah ke mana, hudur ketika zikrullah pun entah ke mana, khuduk ketika ibadah pun entah ke mana. Semua itu hilang. Sebab apa? Mereka hanya pentingkan luaran sahaja. Isi habis lingkup. Kalau kitab Munyatul Musalli, tak? Kalau entum semua belajar kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Dad Fatani radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Orang yang solat tanpa khusyuk, tanpa khuduk, tanpa hudur, dah, umpama dia mempersembahkan hadiah kepada seorang raja, hadiah itu adalah mayat perempuan yang cantik. Itu perumpamaan Syekh Dad Fatani terhadap orang yang solat tidak khusyuk. Orang yang solat tidak ada ikhlas. Perumpamaan macam mana? Dia memberi hadiah seorang perempuan yang cantik kepada seorang raja. Tapi sayangnya perempuan yang cantik itu dah mati. Apa guna? Betul tak? Walaupun cantik, Masya Allah. Tapi mayat. Nak buat apa? Tanam je lah. Macam itulah ibadah kita. Hak zuhir, kemah, rukun, solat. Lengkap daripada niat sampai bagi salam. Sempurna. Tak? Dengan tomak ninahnya tapi ikhlas tak ada. Umpama kita mempersembahkan seorang perempuan yang jelita kepada raja, sedangkan perempuan jelita itu adalah mayat. Tak ada guna, tak ada nilai.
Hak tu penting tu. Jadi ibadah terbahagi kepada dua. Ibadah zuhir, ibadah batin. Ibadah ni banyak pula. Hak wajib, hak sunat. Hak wajib biasa dah. Wajib ni semua umat Islam wajib buat. Hak sunat ni. Sunat ni tak. Ada yang buat, ada yang tak buat. Ustaz tak mampulah ustaz. Jangan kita buat banyak-banyak. Tak, jangan buat benda banyak-banyak. Buatlah sikit-sikit tapi istiqamah. Tak, Nabi Muhammad SAW kata apa? Buatlah apa yang kamu termampu. Tak, buatlah apa yang kamu termampu. Kalau sehari 100 kali selawat, itu yang kita mampu, bismillah. Yang penting setiap hari 100 kali istiqamah. Ingat? Tak, ada asal menyebut tak, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Orang anggap karamah boleh terbang atas langit, boleh berjalan atas air. Itu hebatlah tu, tak. Sedangkan para wali min awliya illah, kalau karamah ada pada diri mereka, mereka nak tutup, nak suruh, tak nak tonjoi-tonjoi. Tak nak zahirkan karamah yang ada pada diri mereka, tak nak. Bagi mereka karamah itu umpama darah haid. Perempuan bila keluar darah haid, mereka tak cerita ke orang. Mereka tak tunjuk darah haid ke orang. Sebab apa? Aib. Begitulah para wali min awliya illah. Karamah tu bagi mereka aib. Sebab apa? Takut-takut bila dia menzahirkan karamah di hadapan orang lain, takut keikhlasan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala makin lama makin berkurang dan mereka mengharapkan pujian daripada manusia, bukan daripada Allah. Sebab itulah mereka kalau dapat karamah, mereka nak tutup, tak nak cerita dekat orang. Kita ni tak. Kita berzikir sebab apa? Nak keramat, nak terbang. Macam Baba sepanjang tak? Baba Ismail sepanjang hafizahullah ta'ala, dia kata apa? Kalau kita beribadah semata-mata nak terbang di atas langit, tak payahlah beribadah. Belajar dengan burung. Belajar dengan burung. Burung, ajar aku terbang, tak. Ataupun kalau kita beribadah semata-mata nak berjalan di atas air, tak payah beribadah. Belajar dengan ikan. Tak, ikan, ajar aku macam mana nak berjalan atas air. Tapi kalau beribadah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka teruskan beribadah, buatlah kerana Allah Ta'ala. Itu ibadah zahir, ibadah batin, ibadah wajib dengan ibadah sunat. Penting kita amalkan ibadah sunat ni. Jangan anggap remeh walaupun dia sunat. Sebab apa? Kita tidak tahu amal wajib kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Penting amal ibadah sunat ni. Sebab apa? Ibadah sunat ni adalah ibadah yang akan menampung segala cacat cela yang ada pada ibadah wajib. Ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Saat seseorang hamba itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amal fardunya, lalu malaikat kata, ya Allah, amal fardunya, kebaikan wajibnya itu banyak cacat cela. Macam mana ni? Tak, macam mana ni Allah? Tak, amal wajib ni banyak cacat cela, rosak habis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya ataupun tak kata kepada malaikat tersebut, cuba kamu tengok, ada tak dia punya amalan sunat? Kalau ada, kamu tampungkan terhadap amal kewajipan tersebut. Penting. Kalau tak ada, habis rosak lagu, itulah amal wajib kita. Maksudnya apa? Tak diterima oleh Allah. Ada para alim ulama, tak silap saya, tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Orang yang tidak melakukan amalan sunat hanya memadai dengan amal kewajipan, benda-benda wajib saja, dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahaya tu. Kita rasa wajib je lah. Tak, sunat tak payah buat. Sunatnya bukannya wajib. Tak. Ulama kata apa? Khawatiri dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Penghabisan yang buruk. Ilzam baba rabbik. Lazimlah pintu Tuhan kamu. Itu ikut tafsiran yang pertama. Kalau ikut tafsiran yang kedua, iaitu pintu Allah ini adalah Rasulullah SAW. Orang nak menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang sejati, ikut jadikan Rasulullah SAW
sebagai kudwah, ikutan, panduan. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Macam mana walaupun dia Nabi, dijanjikan syurga Firdausi, syurga yang paling tertinggi, tetapi tetap juga Nabi tiap-tiap hari beristighfar 100 kali paling kurang dalam tiap-tiap harinya. Itu Nabi, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita ni bukan Nabi, tak, apatah lagi wajib kita istighfar tiap-tiap hari, bukan 100. Malahan kena istighfar puluhan ribu. Kita ni banyak salahnya. Nabi istighfar bukan sebab dosa, tapi sebab dia hamba. Sebab dia hamba. Istighfar ni dengan makna apa? Akur akan segala kekurangan. Kita kena akur atas setiap kekurangan yang kita memiliki. Tak? Apa yang ada pada diri kita, baju, kekuatan, kesihatan, duit RM1 dalam poket, semua tu bukan milik kita. Pada hakikatnya milik Allah. Allah bagi dekat kita, bagi pinjam. Ingat, kita yang ada dekat diri kita ni pinjaman. Jangan lupa. Orang yang lupa bahawa yang ada pada dirinya itu pinjaman daripada Allah, sebab tu dia bongkak, sombong. Dia ingat dia punya rumah banglo 6 tingkat, 7 tingkat. Bini 4, bini 7, bini 10. Dia ingat dia punya. Semua itu pinjaman daripada Allah. Dia lupa. Sebab itu dia takabur. Dia sombong. Lepas tu kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, وَتُرُكْ كُلَّدُنْ, tinggalkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus nak Allah belaka. Tak nak benda lain. Dunia ni penting juga. Bukan tinggal terus. Ustaz hari ni zuhud. Zuhud ni, kena ingat, zuhud ni bukan tinggal dunia. Tak. Maksudnya apa? Dunia itu tidak memberi bekas, tidak memberi kesan pada hati dia. Itu zuhud. Maksudnya apa? Zuhud ni bukan miskin, baju compang-camping, berdaki, busuk, kotor. Tak. Itu bukan zuhud. Itu pengotor. Zuhud ni apa? Hatinya tidak terpaut terhadap terpersonanya dunia. Meskipun dekat tangannya ada 10 juta, 10 juta tu tak memberi bekas pada hatinya. Dengan makna apa? Dia boleh bagi belaka. Dia kata apa? Allah kan ghani, aku bagi ni, Allah bagi balik kat aku. Dia tak kisah. Dia tak kisah, tak kedekut. Dia tak rasa risau kalau dunia tu berkurang daripada diri dia. Hak tu zuhud. Tengok bagaimana Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Mereka kaya, jutawan. Tapi sebab apa mereka boleh serahkan 100% harta dia? Sayyidina Abu Bakar serah 100% harta dia. Sebab apa? Sebab dia zuhud. Dunia yang dia miliki tu tak bagi kesan dalam hati dia. Itu maksud zuhud. Zuhud ni benda hati. Perbuatan hati. Bukan zuhud ni apa? Dengan baju kotor, rumah miskin, tak. Menjadi Muslim yang kaya itu adalah tuntutan agama. Tapi jangan sebab kekayaan itu merosakkan agama. Kalau mampu nak jadi orang kaya, kerja. Kalau tak mampu, jadilah hamba yang syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'alhu salamah min daril futun. Min daril futun. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Was'alhu salamah min daril futun. Lepas kita beribadah kepada Allah, tinggalkan segala selain daripada Allah. Was'alhu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? As-salamah, keselamatan, kesejahteraan. Daripada apa? Min daril futun, daripada negeri yang penuh dengan fitnah. Akhir zaman ni sahabat-sahabat sekalian, macam-macam fitnah ada. Buka Twitter, fitnah ni, fitnah tu. Buka Facebook, fitnah ni, fitnah tu. Buka WhatsApp, fitnah ni, fitnah tu. Tak, kadang-kadang kita pun takut. Takut dengan dunia sekarang ni. Macam-macam ada sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang fitnah ni masuk dalam ahli agama, ulama' dengan ulama', fitnah sesama sendiri, ustaz dengan ustaz, ahli agama dengan ahli agama, ahli ilmu dengan ahli ilmu, ahli niaga dengan ahli niaga,
orang awam dengan orang, semua berlaku fitnah. Ulama dengan fitnahnya, ustaz-ustaz dengan fitnahnya. Tak. Bersepah. Setiap penjuru ada fitnah dia. Macam mana kita nak elak ni? Tak. Kita ni kadang-kadang bukan tak nak ambil tahu. Nak juga ambil tahu tak tentang isu-isu sekarang. Berkenaan dengan masalah rumah tangga, nak tahulah juga tak. Scroll tu nak tahulah juga. Tidak ada masalah sahabat-sahabat sekalian. Tak, sahabat-sahabat saya ni kat Twitter, kat Facebook dan sebagainya, nak ambil tahu tidak ada masalah. Tapi sampai melampau 24 hours kita nak update berkenaan dengan masalah yang berlaku dekat dunia ni, tak payahlah. Memadai kita tahu apa yang berlaku tu pun dah cukup. Itu pun dah berat dah. Dah tahu dah kes berkenaan dengan Ustaz Abid Liu. Kita tahu bahawa Ustaz Abid Liu tu orang yang baik, itu pun dah memadai dah. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, isu-isu itu kita tinggal je, tak penting pun. Sebab apa? Bukan berkaitan dengan kita. Tugas kita adalah beribadah. Ingat tu. Tak. Kadang-kadang mungkin hari ni aib orang tu terbuka. Kita jangan bangga dengan aib orang. Bila kita nampak aib seseorang tu terbuka, kita minta kepada Allah, ya Allah tutuplah aib dia. Bila kita minta Allah, ya Allah engkau tutuplah aib sahabat kami, saudara Islam kami ni, Allah akan tutup aib kita. Tapi kalau kita mencari-cari aib orang, aib dah terbuka, kita seronok pula nak tengok, nak dengar, maka Allah akan buka aib kita pada suatu hari. Mungkin waktu ni kita seronok dengan aib orang. Artis ni, orang ni, macam-macam lah. Aib terbuka. Kita pun nak hurai. Update Facebook, update Twitter. Macamlah kita ni pembaca berita. Hebatlah kita nak hurai semua palatau. Tak perlu, biarlah. Memadai tahu pun itu dah berat dah bagi kita. Kalau boleh kita nak tinggalkan semua. Tapi tak boleh. Media sosial ni, nak kata pada zaman ni, benda penting tak? Tak boleh kalau tak ada WhatsApp. Sebab apa? Semua urusan melalui WhatsApp. Tak boleh tak ada phone. Melainkan sebab apa? Memang semua urusan menggunakan phone. Nak call orang, nak kerja, semua phone. Jadi macam mana kita nak elak fitnah ni? Kita kurangkan. Jangan ambil tahu. Maksudnya apa? Kita tahu tapi jangan kita nak fokus sangat masalah-masalah yang berlaku. Kat Twitter ni macam-macam tak? Dulu anak pernah kejap, deaktif, bak serabut. Tapi fikir balik, tak. Fikir balik, kalau kita biarkan orang-orang dalam keserabutan, tak, kesian pula. Maka kita masuk, kita sebarkan kebaikan ikut kemampuan kita. Jangan kita nak sibuk benda-benda yang tak patut. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala fokus. Tak, kita nampak benda-benda buruk, kita minta kepada Allah, minta perlindungan dan minta keampunan daripada Allah untuk sahabat-sahabat kita. Nampak maksiat, kita tegur dengan cara hikmah. Jangan tegur macam-macam, dengan maki, dengan macam-macam. Kadang orang nak buat benda baik, tak ikut akal, tak ada hikmah. Benda baik nak tegur tu, benda baik. Tapi cara, kaedah dia nak tegur tu tak kena cara. Mudahlah kena kecam dan sebagainya. Barulah nak minta maaf dan sebagainya. Jadi kata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, lepas kita ilzam baba rabbik, tinggalkan semua selain daripada Allah, mintalah pertolongan daripada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada segala fitnah. Teruskan berzikir, teruskan berselawat, teruskan bersuhbah mendampingi para alim ulama ataupun sahabat-sahabat yang baik, orang-orang soleh. Tinggalkan semua benda-benda yang tak penting. Tak, tinggalkan semua benda-benda yang tak penting. Lepas tu Al-Imam Abdullah Al-Haddad dikata apa? La yadhiku sadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un. Wallahu ta'ala alam. Minggu hadapan, hari Sabtu, kita sambung pada bait yang kedua. La yadhiku sadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un. Bukan muqaddar, muqaddir. Allahul muqaddir wal alam syu'un. InsyaAllah minggu hadapan, hari Sabtu, kita sambung pada bait yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ataupun ada pertanyaan, istilah-istilah yang nak tahu?
Oh, saya tak share screen Anda ingat? Dah share screen. Ustaz tak share, Ustaz. Ingatkan Ustaz tak share. Tak ada pula. Nak tanya. Oh, Anda lupa. Tak tekan. Tapi semua dah ada dah kan PDF. PDF dengan audio pun dah ada dalam grup dah. Semua dah forward dah, Ustaz. Okey. Anda ingat Anda buka share screen dah. Soalan apa tu? IMPSNF. Ya, nafsu tadi ada 7 peringkat. Nafsu tadi ada 7 peringkat. Oh, Anda sebut 3 je Okey, yang pertamanya nafsu ammarah. Yang keduanya nafsu lawamah. Yang ketiganya nafsu mulhamah. Yang keempatnya nafsul mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Dia ada 7. Ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dengan kamilah. Keutamaan selawat banding istighfar. Tak. Ada orang tanya, baik selawat daripada istighfar. Tak, istighfar bukan ada apa. Para alim ulama sufi mengatakan bahawa setiap azkar, setiap zikir, setiap ibadah sunat ni ada kelebihannya. Selawat ada kelebihan dia, istighfar ada kelebihan dia. Jangan kata selawat lebih mulia daripada istighfar. Istighfar lebih baik daripada selawat. Walaupun ada juga sebahagian ulama mengatakan bahawa istighfar itu lebih baik daripada amalan-amalan sunat. Cuma secara majoritinya para alim ulama tasawuf mengatakan bahawa setiap amalan sunat itu ada kedudukannya. Hang nak berselawat, selawatlah. Hang nak istighfar, istighfarlah. Hang nak tasbih subhanallah subhanallah pun tasbihlah. Nak tahlil la ilaha illallah, tahlillah. Yang penting hang jangan tak buat apa langsung. Itu je. Selawat ada kelebihan dia. Istighfar ada kelebihan dia. Cuma secara umumnya apa jua yang kita buat kebaikan, tak istighfar, selawat, tahlil, tasbih, tahmid, apa lagi qiraatul Quran ni, apa lagi macam-macam lah amal kebaikan yang kita buat, semuanya itu akan menghapuskan kejahatan, keburukan dan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan sebelum ini. Itu kelebihan umum. Cuma selawat ada kelebihan dia. Di antaranya apa? Dapat syafaat Nabi SAW. Kalau istighfar, dah. Antara kelebihan istighfar apa? Di samping menghapuskan dosa, dia boleh menarikkan rezeki. Lepas tu, dia boleh menaikkan maqam darjat seseorang tersebut. Itu antara kelebihan. Tahlil pula ada kelebihan dia. Tahmid ada kelebihan dia. Tasbih ada kelebihan dia. Di antara zikir-zikir yang diamal oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, contohnya apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia amalan dia sentiasa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu amalan Sayyidina Umar. Sebab itulah Sayyidina Umar nampak gagah, nampak hebat, nampak haibah. Sebab apa? Sering mengamalkan takbir. Kalau Sayyidina Ali sering mengamalkan apa? Mengamalkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar sentiasa bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau Sayyidina Osman selalu bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itulah Sayyidina Osman orang yang pemalu. Sebab apa? Kesan daripada mengamalkan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau macam Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran itu melekat pada diri Sayyidina Umar sampai orang nampak haibah, kehebatan pada diri Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Setiap zikir, setiap azkar tu ada kelebihan dia. Yang penting buatlah, jangan tak buat langsung. Wallahu ta'ala alam. Boleh? Ada soalan lain?
Nanti akhir kelas nanti khatam kitab ni anak bagi ijazah dengan sanad. Macam hari tu ayah walad anak bagi dah sanad. Dah kepada siapa yang khatam lah. Apa dia tu? Siapa nak tanya tadi dengar audio tadi? Saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Kalau tadi Ustaz dia cakap pasal riak kan? Kalau lintasan hati kan dikira riak ke dan macam mana nak elakkan kalau banyak kali timbul waktu ibadah macam tu lah. Dia riak ni tak? Riak ni wajib semua orang akan mengalaminya. Tapi macam mana kita nak tangkis? Pertama sekali kita kena tahu ciri-ciri riak tu lagu mana. Kalau kita tahu ciri-ciri riak tu lagu mana, maka kita akan sedar akan kehadiran dia. Waktu kita angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tak, mula-mula angkat takbir lillahi ta'ala kerana Allah. Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, main pula lintasan hati. Aku nak tunjuk dekat orang lah ni. Bila kita sedar, tak, cepat-cepat kita tepis. Cepat-cepat kita tangkis istighfar. Lillahi ta'ala, aku buat ni kerana Allah. Buat kerana Allah. Dalam ibadah tu jangan sebut, tapi dalam hati tu perbaharui niat kerana Allah, bukan kerana orang lain. Cara tu. Masalah riak ni memang semua akan alami. Sebab itulah ulama sufi kata apa? Sebelum jadi aulia, dia akan menempuhi masalah riak. Aulia ni apa? Aulia ni adalah plural bagi wali. Wali ini singular. Kalau banyak dinamakan sebagai aulia. Wali min aulia illah. Sebelum nak jadi wali, sebelum nak jadi aulia, dia wajib menempuhi masalah riak ni. Jadi kena mujahadah. Mujahadah lawan. Tak, riak ni masalah dia apa? Masalahnya dia buat itu nak memperlihatkan amal ibadat dia kerana orang. Untuk apa? Supaya orang puji dia. Hubbul jah, hubbul syuhrah. Dia cintakan kepujian. Dia suka orang puji dia. Seronoknya apa? Baiknya Azri, baiknya Iqbal, banyaknya berzikir, banyaknya baca kitab. Cuma kita kena maklum bahawa riak, ikhlas, khusyuk, ta'ajub, takabur, semua ini adalah masalah hati. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak menghukum orang. Kalau kita nampak orang buat kebaikan, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau kurniakan istiqamah kepada sahabat saya ni yang duk buat kebaikan. Dan tetapkanlah dia dalam kebaikan. Jangan kita nampak orang buat kebaikan, orang sedekah ni, orang buat ni kebaikan. Jangan kita kata, nak riak ni, nak baik orang ni baik dia ni. Tak. Kita bukan Tuhan. Kita pegang kepada istilah nahnu nakum bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita hukum apa yang kita nampak. Kita nampak orang buat baik, maka kita kata dia buat baik. Wallahu tawalla bisarair. Benda yang dalam, bahati, ikhlas tak ikhlas, riak tak riak, ujub tak ujub, bangga tak bangga, sombong tak sombong. Tak, itu kita serah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bahati ni adalah urusan Allah. Kita jangan sibuk nak hukum orang riak tak riak. Itu adalah pekerjaan dia dengan Tuhan. Hanya dia je tahu bahawa dia riak ataupun tidak. Kita nampak orang buat baik, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan kita doakan supaya orang itu sentiasa melakukan kebaikan. Ini dah isu dahulu. Isu berkenaan dengan Ustaz Abid Liu dah. Orang kata nak riak lah, nak tunjuk lah, nak bagi tahu dia buat bersedekah lah bantu orang. Han tahu ke niat yang diniatkan oleh Ustaz Abid Liu? Tak. Kalau tak tahu, jangan sibuk. Kita patut bersyukur lah apa yang dia nak buat tu. Tak. Dia buat tu benda baik. Kita ucapkan Alhamdulillah. Kita pun tak mampu nak buat macam dia. Tak. Kita nak sedekah RM1 pun jenuh. Tak. Mula kutuk orang. Tu masalah tu. Bak hati. Bak hati, masalah hati, itu serah kepada Allah. Dia dengan Tuhan sahaja. Kita dengan Tuhan sahaja. Jangan sibuk hal orang. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Boleh tadi siapa tanya tadi? Saya. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Rahimah Al-Idrus. Oh, Al-Idrus. Ada tak doa yang biasa diamalkan untuk memohon selamat dari fitnah akhir zaman? Doa untuk selamat
daripada fitnah akhir zaman ni? Tak. Doa macam-macam boleh. Tak. Minta ya Allah. Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Tapi tak pasti ada tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Rasanya ada kot. Cuba cari dalam kitab Al-Azkar. Rasanya ada, nanti anda cari. Nanti anda pastekan dalam grup nanti. Boleh Rahimah Al-Idrus. Rasanya ada kot Nabi ajar kita doa untuk menghindari daripada fitnah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, soalan saya macam mana kita nak nilai macam Ustaz beritahu tingkatan nafsu tadi tu, kita ni berada di tingkatan nafsu yang mana? Nak tanya kita ni duduk makan mana tak? First kali kena tengok takrif setiap nafsu tu. Apa makna lawamah? Apa makna mulhamah? Apa makna mutmainnah? Lepas tu ukur pada diri kita. Kita ni duduk dalam nafsu mana? Macam tu lah. Kita ukur sendiri. Kalau kita rasa tak dalam mulhamah, itu kena tingkatkan lagi. Paling tidak sebelum mati, kita kena capai maqam mutmainnah. Tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi apa-apa ujian, tenang saja hati dia. Sabar dengan apa yang dialami itu. Kena tengoklah kita punya kedudukan kita dengan takrif tu. Lawamah apa takrif dia? Mulhamah apa takrif dia? Kena tak dengan diri kita? Sebab itulah kita kena sentiasa hisap diri kita. Tak? Wallahu ta'ala alam. Ya, doa selepas tahiyat. Tak? Tapi doa selepas tahiyat tu dia minta fitnah jauh daripada dajjal, dengan fitnah kubur. Tapi mungkin boleh juga amalkan doa tu. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Allah Rabbi. Akhir-akhir zaman ni macam-macam dah berlaku. Kita ni tak, kalau boleh janganlah sibuk. Tak, apa yang berlaku biarlah, lantaklah. Itu hal dia, itu masalah dia, itu ujian untuk dia. Yang kita ni teruskan beribadah kepada Allah. Banyak lagi yang perlu kita betulkan. Kena banyak istighfar. Jangan sibuk urusan orang lain sedangkan urusan kita ni belum selesai lagi. Urusan kita sebagai hamba Allah tak selesai lagi, jangan sibuk urusan lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku biarlah. Nak tahu tidak ada masalah, tapi berpadalah. Tak perlu kita nak hurai. Semua masalah kita nak hurai. Susahlah. Tak. Macamlah kita ni Perdana Menteri, semua benda kita nak kena ambil tahu. Tak. Fokus pada diri kita. Fokus pada hati kita. Banyak lagi benda yang perlu kita baiki tentang diri kita. Ibadah wajib pun ada compang-camping. Apatah lagi amalan sunat. Ada yang tak buat, ada yang buat. Itu pun masih lagi kita nak sibuk hal orang. Tak. Hal ibadah yang wajib pun tunggang langgang. Solat ni pun tak ke mana. Baca Quran pun tak ke mana. Apatah lagi berzikir. Tak. Jangan sibuk hal orang lain. Sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita rasa kita ni tak ada dosa, baru kita sibuk hal orang. Tapi selagi mana kita ada dosa, sibuk dengan diri kita. Nak sibuk dengan orang lain boleh. Nak tahu aib orang, nak tahu dosa orang, nak ni nak tu, boleh. Dengan syarat, selagi mana kita tak ada dosa, boleh dah. Maksudnya macam mana? Kalau kita tak ada dosa, bolehlah kita nak sibuk hal orang lain. Tapi kalau kita masih lagi banyak dosa, sibuk dengan diri kita. Kalau kita masih lagi ada aib, fokus aib kita. Jangan fokus aib orang. Melainkan kita ni tak ada aib. Tidak ada kecacatan. Barulah kita boleh sibuk dengan aib orang lain. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu hadapan. Hari Sabtu pula. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. Dan kalau saya sihat, insyaAllah. Barakallahu fikum. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.